Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kitab Bunyatul Musalli dan insya-Allah kita khatamkan pada malam ni. Kita dah sampai muka surat 36. Sampai pada syair la tazlimanna, jangan kamu zalimkan orang. Idza ma kunta muqtadirah, apabila adalah kamu kekuasaan. Ni syair ni cerita syair yang dikarang oleh Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki. Kata la tazlimanna, janganlah engkau membuat zalim. Idza ma kunta muqtadira, apabila adalah kamu itu orang yang punya kuasa. Muqtadira, ada punya jawatan, punya kuasa, jangan buat zalim, jangan ambil hak orang. Kenapa? Fazulmu masdaruhu, fazulmu bawah kata, maka zalim itu masdaruhu, tempat keluarnya. Yufdi ila nadam, membawa kepada menyesal. Membawa kepada menyesal. Titik situ. Okay. Zalim ni tempat terbit segala penyesalan. Siapa buat zalim, ujung dia penyesalan sebelum dia mati ni. Allah Ta'ala akan tunjuk penghinaan Allah terhadap orang zalim ni. Firaun mati, Muammar Gaddafi kena henyak di rakyat sendiri, Ayatollah Khamenei kena. Siapa yang zalim ni, kebanyakannya Allah Ta'ala akan tunjuk di akhir hayat dia. Yufdi ila nadami, membawa kepada penyesalan. Tanamu ainaka, tanamu tidur dua mata engkau. Ainaka, mata engkau. Wal mazlumu muntabihun, wal mazlum, orang yang kena zalim, muntabihun, berjaga-jaga ia waktu malam. Orang kena zalim dia tak tidur malam, kita tidur lah. Yad'u alaika, yang meminta doa atas engkau, minta bala turun. Wa ainullah lam tanam, dan ain Allah, kalau ain terjemah mata lah, ya Allah tak ada mata. Pengawasan Allah, lam tanam, tak pernah tidur. Seolah-olah Tuhan ada mata, tak pernah tidur. Tuhan ini kata-kata majas. Tuhan tu tak pernah tidur. Syair ni dibaca dengan bahar basit, ya? Bahar basit. Dia ada lagu dia ni. Lagu dia ada lagu dia. Kalau kita nak lagukan dia, lagu dia mustaf'ilun fa'ilun. Dengar lagu dia ada lagu dia. Dia sedap, faham. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Cuba ikut. 1, 2, 3. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Boleh? 1, 2, 3. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Sambung terus. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Kita dah dapat tu. Oh, kita baca syair ni, kita biasakan bibir tu kan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Masuk ke dalam ni.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فظلم مصدره يفضي إلى الندم مستفعل 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 فاعل تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. Dulu kalau baca kitab macam tu lah. Ulama-ulama dulu dia bersyair, sambil-sambil dia buat anak dia tu bersyair. Macam-macam syair dia orang baca. Tapi ilmu-ilmu macam ni dah tak ada sekarang ni. Lepas tu dia jadi keras, berdengking, tak ada seni. Boleh cuba kita baca bait itu dulu. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira fazulmu mas daruhu yufdi ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa ainullahi lam tanami. Lagu dia catat note dia. Kalau lagu ni dia do re mi fa sol la ti do. Kalau lagu syair ni dia banyak bahar kan. Macam kat sini lagu dia mustaf'ilun fa'ilun, ulang 6 kali. 1, 2, 3. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fazulmu masdaruhu yubdi ilan nadami mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa ainullahi lam tanami mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fazulmu masdaruhu nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa ainullahi lam tanam mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fazulmu masdaruhu yubdi ilan nadam tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa ainullahi lam tanami mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fazulmu mas tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa ainullahi lam. Alhamdulillah. Boleh masuk recording. Boleh. Tu kalau kita baca kitab ni sampai kat situ, itu cara baca dia. Cara baca dia mustaf'ilun fa'ilun. Itu dia punya note dia tu. Mustaf'ilun fa'ilun. Jadi namanya bahar basit nama dia. Bahar basit. Note dia tu. Artinya jangan kamu zalimkan orang. Jangan sekali buat zalim orang apabila adalah kamu mempunyai kuasa. Fazulmu, maka zalim itu, masdaru, tempat keluarnya. Tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya seorang itu yufdi ila nadami, yang membawa kepada penyesalan. Menyesal. Tak ada orang zalim melainkan hujung hidup dia menyesal. Bila dia terbuka hijab tu,
Nampak tempat kat neraka tu, habis semua amal-amal orang zalim ni. Kosong amalan itu, semua bayar bagi pada orang-orang yang kena zalim. Tanamu ainaka, tidur oleh dua mata engkau. Wal mazlum, dan yang kena zalim jaga ia, meminta doa atas engkau. Yad'u alaika, doa atas kau, doa bala. Ya Allah, aku kena zalim, ya Allah kau tolonglah bala orang ni, doa. Wa ainullahi lam tanam, dan ain Allah, mata Allah tak pernah tidur. Bukanlah Tuhan kata Tuhan tak ada mata, kiasan ni. Dan lagi satu kata syair lagi, syair lagi. Ni syair lain pula ni. Ini syair lain lagi ni. Ini syair ni namanya Bahar Wafir. Bahar Wafir. Ikut saya baca dulu. Atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili nafidhatun walakin laha amadun walil amadin qidau. Artinya atahza'u, adakah tahza'u yang bermudah-mudah mengolok-olok oleh kamu. Tahza'u mana ambil ringan, bermudah-mudah. Bidu'ai, dengan doa orang kena zalim. Alah, doa lah kau boleh buat. Berdoa lah sampai keluar darah, kata dia. Ada masalah ke? Ada jadi apa-apa? Jangan olok-olok. Adakah mengolok-olok memudah-mudah kamu dengan doa? Watazdarihi, dan kau permain-mainkan, akan dia buat main-main doa ni. Seolah-olah doa ni tak ada kesan. Orang yang kata doa ni seolah-olah tak ada kesan. Wama tadri, dan tidak mengetahui oleh kamu, bima sana'ad du'a, dengan apa yang memperbuat oleh doa. Kamu tak tahu. Jangan kita rasa doa orang beriman ni seolah-olah tak ada apa berlaku. Doa orang Palestin, doa orang Rohingya, doa orang kena zalim ni, kita ingat tak ada apa-apa. Sihamul lail, siham tu mana anak panah. Lail, malam, anak panah malam. Jadi diumpamakan doa orang kena zalim ni macam panah di waktu malam. Sihamul lail nafidhatun, sangat lulus. Malam yang tenang lah, malam yang tak ada angin ni. Kalau kita panah tu mesti tepat. Kalau siang tu banyak angin kan, malam tu bila dia tenang tu panah, sak kena. Doa macam tu. Doa ni setepat panah di waktu malam. Malam yang hening, yang tak ada angin, target tu sampai. Macam itulah perumpamaan doa orang kena zalim. Doa orang kena zalim ni kena faham baik. Bukan makna dia tak ada tangan, tak perlu. Cukup dengan hati dia merintih pada Tuhan, walaupun dia seorang kafir, makbul dia Allah. Makbul dia Allah. Pembahasan masalah doa orang kena zalim ni, adakah makbul di kalangan orang kafir? Jawab Imam Ghazali, makbul. Makbul. Imam Nawawi pun kata makbul, terima. Permintaan orang kena zalim ni tak kira. Hamba Allah, makhluk Allah kalau kena zalim, walaupun dia seorang kafir, makbul. Apa lagi orang beriman? Nafizatun. Walakin, kata dia, dan tetapi laha amadun, baginya masa dilalukannya. Bukan terus doa tu dapat, doa-doa terus jadi, terus tergolek raja tu, tak ada. Ada masa. Walil amadin qidau, dan tetapi baginya nak jadi makbul tu, masa yang dilalukannya. Dan tak kala menzalim habis. Walil amadi inqidau, laha apa ya? Laha amadun, baginya itu masa. Walil amadi qidau,
dilalukannya lil amal inqidha, dilalukan masa tu. Maksud dia ada tempoh lah. Doa nak makbul ni ada tempoh dia. Nak jadi tu dia ada masa. Sampai masa jadi. Baik, kita tengok kalimat Arab ni, atahza'u bidu'a ini. Ini kita ambil sikit seni lagu orang dulu. Ini Bahar Wafir. Dia punya lagu Mufa'alatun. Dengar saya baca. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Cuba ikut saya baca. 1, 2, 3. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Atahza'u bid-du'awi wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Boleh? Boleh ikut sekali lagi. Ini namanya Bahar Wafir. Ini ilmu-ilmu yang orang dah tak sebut lagi dah. Dia kita sebut je lah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Masuk. Atahza'u bid-du'awi wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Sihamul layli nafidatun walakin la amadun walil amadin qida'u. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Atahza'u bid-du'awi wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Sihamul layli nafidatun walakin la amadun walil amadin qida'u. Itu lagunya Bahar Wafir, Syekh Said Ibrahim Ad-Dasuki. Artinya macam mana kita dah baca tadi, kamu bermudah-mudah akan doa dan kamu bermain-main akan dia doa, dan tidak kamu ketahui apa yang memperbuat oleh doa. Tak tahu. Jangan kita doa ramai ni, minta tentera Israel yang zalim itu begini-begini. Jangan ingat tak makbul tu. Dia macam hantar skat tu, hantar roket. Umat Islam ni kalau doa dia macam hantar roket, tembak sini sampai sana. Tapi ada masa lah. Dia bukan terus minta tu jadi. Doa anak panah malam sangat lulus, dan tetapi baginya anak panah tu masa yang dilalukannya. Titik. Dan tak kala menzalim oleh Ahmad bin Tolun. Ada satu cerita kisah di Mesir. Kisah di Mesir. Dan tak kala menzalim oleh seorang raja yang bernama Ahmad bin Tolun, daripada ia mengerjakan keadilan, berteriaklah segala manusia daripada zalimnya Ahmad bin Tolun ni. Sampai satu masjid dia buat Malikun zalimun, raja yang zalim. Asal raja zalim, zalim semua. Menangis semua orang kena zalim.
Dan berhadap mereka itu kepada Sayyidatina Nafisah, iaitu Syarifah yang sangat zahid. Ini cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Nafisah, cicit bawah ke bawah ni, nama dia Sayyidatina Nafisah. Saya pergi, alhamdulillah dapat ziarah tempat suluk dia. Kecil ni macam besar ni, ngam-ngam duduk. Tempat dia duduk, tempat dia bersuluk, seorang ni, perempuan. Jadi masa tengah zalim-zalim sangat tu, masyarakat dah tak tahan, pergi jumpa dengan Sayyidatina Nafisah yang syarifah, yang sangat zahid, zuhud, mengadu orang akan dia. Kami kena zalim Sayyidah, kami kena zalim, tolonglah doa pada Allah, kami dah tak tahan dah Ahmad bin Tolun buat zalim. Maka berkatalah ia Sayyidah Nafisah, manakala ia berjalan, kata orang, manakala ia berjalan, kata orang esok hari. Maka berkata ia, ditanyalah, manakala ia berjalan, kata orang esok hari. Mana kat mana dia jalan? Kat mana Ahmad bin Tolun ni, raja ni, besok dia jalan kat mana? Oh, kat sekian-sekian tempat. Kata orang, esok hari. Maka menyurat ia pada kertas. Sayyidah Nafisah pun ambil kertas satu, tulis. Dan berhenti ia pada jalan, maksudnya di tengah-tengah jalan. Sayyidah Nafisah ni dia berani, dia tulis surat untuk raja ni, dia tahan raja kat tengah-tengah jalan. Tahan kita kuda. Kemudian lalulah raja itu dan berkata ia, hei Ahmad bin Tolun. Oh, dia jerit itu dia cerita Sayyidatina Nafisah punya keberanian. Dia tahan raja tengah jalan, raja duk jalan, tahan. Ni seberani-berani orang berkata yang benar, al-haq, di depan orang zalim. Orang yang paling tinggi martabat di sisi Allah, orang yang mati syahid, tak kala dia berkata benar di hadapan raja yang zalim, lepas tu dia kena pukul, bunuh. Itu orang paling syahid yang paling tinggi tu. Syahid yang terus masuk syurga. Dia tahu. Dan berkata ya, hei Ahmad bin Tolun. Oh, dia panggil Ahmad je, tak panggil raja lah. Hei Ahmad bin Tolun. Maka tak kala melihatlah ia Ahmad bin Tolun akan dia Sayyidatina Nafisah, dikenal ia. Ini cucu cicit Nabi ni, Sayyidatina Nafisah ni. Takut. Maka turunlah ia daripada kudanya. Raja pun turun daripada kuda dan berjalan kaki, dan mengambil ia akan kertas itu. Ambil kertas ni. Ambil kertas tu daripada tangannya Sayyidatina Nafisah dan dibacanya. Maka tiap-tiap padanya tersurat dengan katanya. Apa ditulis? Apa ditulis oleh Sayyidatina Nafisah? Manakala kamu milikkan, manakala kamu jadi orang berkuasa, jadi raja, maka kamu buangkan, artinya kamu hilangkan keadilan. Catat sikit, kalau tak faham tu. Manakala kamu milikkan, mana ketika kamu ni berkuasa, bahasa dulu, maka kamu buangkan, mana kamu tak tegak keadilan, kamu buang. Dan sungguhnya kuasa kamu, padahal kamu sangatlah berkuasa, maka kamu keraskan, kamu buat zalim pada orang, dan memberi nikmat kamu pula ambil nikmat, maka kamu keraskan, kamu kasar dengan orang. Dan manakala kamu beri nikmat kamu payahkan. Ini terulang dua kali, tolong potong sikit. Dan beri nikmat kamu, maka kamu keraskan tu, terulang dua kali. Dan beri nikmat kamu, maka kamu keras, kamu kasar. Dan manakala kamu beri nikmat, ini terulang. Tak terulang. Dan silap. Dan manakala kamu beri nikmat, kamu payah-payahkan, kamu buat payah pada orang. Dan jika kamu datangkan rezeki, jika kamu datangkan rezeki, bila Allah Ta'ala bagi kamu rezeki, suruh bagi kat orang ramai, rakyat, maka kamu putuskan, artinya kamu putuskan rezeki anak yatim. Dan senyata telah diketahui kamu, senyata anak panah malam, sihamul lail. Jadi ulama-ulama memperumpamakan doa waktu malam ni macam panah di waktu malam. Mesti tepat.
sangat lulus, sangat makbul. Lulus makbul, tiada tersalah. Kalau artinya kalau aku doa je waktu malam, siap kau kata. Istimewa pula daripada hati yang telah kamu pedaskan dia, artinya kamu kecewakan, pedas kepada kamu kecewa. Istimewa pula hati yang telah kamu kecewakan dia. Dan daripada tubuh yang kamu telanjangkan, yang kamu rampas, harta-harta mereka yang kamu dah rampas, akan dia perbuatlah oleh kamu apa yang kamu kendak, maka bahawasanya kami sekalian sabirun, kami semua orang sabar. Dan zalamah kamu, zalim kamu, maka bahawasanya kami dengan Allah minta tolong. Dan zulmah kamu, zalim kamu, maka bahawasanya kami kepada Allah mengadu akan zalim kamu. Dan lagi akan diketahui oleh mereka itu yang zalim, mengata ia di manakah berpaling mereka itu. Besok bila jumpa Tuhan, mana nak paling? Kemudian katanya, maka ia pun mengadilkan rakyatnya. Kemudian daripada ketika itulah, dan sangat itulah, titik. Maksud dia apa jadi lepas pada surat tu, berubahlah Ahmad bin Tolun ni jadi orang warak. Ini di Mesir ni ada satu masjid, Masjid Ahmad bin Tolun. Malikun Zalimun, betul? Tulis balik, Ahmad bin Tolun Malikun Salihun. Raja yang zalim bertukar jadi raja soleh. Tapi semua sumpahan daripada Sayyidatina Nafisah ni, masjid dia tak ada orang sembahyang. Masjid dia tak ada orang datang sampai sekarang ni. Punya kena laknat. Walaupun dia dah taubat, masjid yang dia buat tak ada orang datang. Masjid Ahmad bin Tolun. Kalau orang ngaji Mesir tahu lah. Lepas tu dia kata apa lagi? Maka ia pun mengadilkanlah rakyatnya, dia orang adil. Kemudian daripada ketika itulah, dan sangat itulah, artinya ketika, sangat apa tu? Sangat adil. Raja zalim tumpah jadi raja adil. Ditegur oleh seorang wali Allah yang bernama Sayyidatina Nafisah. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan melakukan pekerjaan, maka mengerjakanlah oleh orang yang akil, bahawa ia menegahkan daripada tangannya pada zalim, dan berjalanlah ia atas jalan adil, dan melakukan pekerjaan dengan insaf, dan mengintai-intai akan suruhan Allah pada sirnya dan zahirnya. Dan ketahui olehmu pula bahawasanya Allah Ta'ala lagi akan membalas atas segala amal kebajikan dan kejahatan, dan diseksa akan zalimin atas zalimnya. Wallahul muwafiqu liman yasha'u la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakara zakirun wa ghafala 'an dzikril ghafilun wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Dimasuk pada doa. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'ai wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab, amin, wa khairal hayat wa khairal mamat, wa thabbitna wa takkil mawazina wa haqiq imanana wa arfa' darajatana wa taqabbal salatana wa fil khati'atana wa nas'aluka darajatal ulya minal jannah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, kami mohon padamu membuat segala yang baik dan meninggalkan segala yang mungkar, dan kasih pada orang-orang miskin. Wa antaghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan biqaumin fatawaffana khairan maftunin. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila al-islam. Ya muqallibal qulub tsabbir qulubana ala dinika.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesailah fakir ilallah Ta'ala Daud bin Abdullah Al-Fatani menterjemahkan risalah yang bernama Munniyatul Musalli di dalam negeri Makkah Al-Musharrafah. Kitab ini dikarang kat Mekah pada waktu duha hari Selasa 15 hari bulan Zulhijjah pada hijrah Nabi alaihi afdal wa azka taslim 1242 tahun. Berapa dah tu? 1000. Ini karangan ni 1242. Sekarang ni 1400. Tolak tengok berapa. 1 tahun lebih. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musallian ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman amin amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Ditamat sudah kita kitab Munniyatul Musalli. Kita sambung kitab Hidayatul Salikin, dan insya-Allah minggu depan kita akan mula kitab Zahratul Murid. Harga RM5. Siapa nak nanti boleh ambil tu, boleh beli. Siapa kena budak-budak. Kita akan baca, akan datang kitab Zahratul Murid. Mana pelajar saya? Ada kitab Ustaz ni. Nanti siapa nak nanti boleh. Tapi tak cukup tu. Minggu depan kita akan bawa lagi satu sebelum. Kita akan baca kitab Hidayatul Salikin dan kita akan sambung dengan kitab Zahratul Murid, Tauhid. Baik, buka kitab Hidayatul Salikin. Kesoalan. Siapa yang nak ambil situ? Hadiah dia RM5. Kesoalan. Apa nama tajuk dia? Bab akidah. Al-Babul Awwal fil Aqidah. Kitab tebal tu muka surat 14 ni. Kitab yang nipis tu muka surat 8 ni. Siapa yang tak dapat tak apa. Minggu depan saya bawa ni. Tak cukup. Tak dapat tak. Nanti minggu depan kita bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmi wa barakatih. Jadi kita dah khatam kitab Munniyatul Musalli tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan siapa yang dah belajar tu boleh mengajar balik pada orang lain. Kita sambung lagi kitab Hidayatul Salikin, dan insya-Allah ada masa ni tambah Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmi wa barakatih. Al-babul awwal fi bayanil aqidati. Al-babul awwal fi bayanil aqidah. Bermula bab yang pertama pada menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitab ni dimulai dengan tauhid, pembicaraan tauhid yang ringkas. Kerana kita asas, kita asas dimulai dengan tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama tu ialah mengenal Allah. Itu adalah kajian ilmu pendidikan. Kanak-kanak yang berumur antara lahir saja sampailah umur dia 12 tahun, itu mereka itu yuladu ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap kanak-kanak tu dilahirkan atas fitrah. Fitrah tu makna apa? Fitrah maknanya mereka itu siap menerima tanpa analisa. Tauhid ni sepatutnya sudah dipelajari semenjak daripada lahir tu. Semenjak mula dia nak berakal tu sampailah umur baligh.
Kerana ketika itu setiap kanak-kanak tu dia belajar tanpa analisa, maknanya dia terima bulat-bulat. Lepas tu fa abawahu, mak bapak lah, yumajjisani, yang memajusikan, wa yunassirani wa yuhawwidani, mak bapak lah yang memajusikan, yang menasranikan, yang mengkristiankan. Maksud dia anak-anak ni dia siap terima tanpa analisa. Dia tak reti nak komplain. Kalau mak bapak kata Tuhan tu batu, batu lah. Kalau dia kata mak bapak tu ajar dia Tuhan tu salib, salib lah. Lepas tu al-babul awalu fi bayanin aqidah. Bab pertama mesti nak belajar akidah, simpulan iman yang terkandung dalam ahli sunnah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan wajib atas orang yang berakal. Akil tu orang berakal. Dia wajib ni mana wajib syarak, tak tahu dosa. Apa dia? Lagi baligh, maknanya dah sampai umur. Sampai tahap umur memang dia mesti tahu. Bahawa mengetahui, tahu apa? Bahawasanya Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Wajib atas orang berakal. Kita berakal tu maknanya dia dah lepas umur 12, dah sampai umur dia, umur baligh. Sebab pada masa tu Allah kurniakan dia akal yang boleh menganalisa. Kena tauhid dia kena analisa. Tengok alam ni mustahil ada sendiri, mesti ada yang jadikan. Dia dah boleh analisa dah. Bawah daripada tu tak reti nak analisa, tak tahu. Kalau mak bapak perkenalkan pada dia Tuhan batu, batulah. Tuhan Allah, Allah lah. Itu kalau kita mendidik anak-anak ni yang belum balik, tak nak yang bawah 6 tahun 7 tahun ke bawah tu, sangat penting diulang-ulang kalimat-kalimat Allah. Kerana mereka tu belajar tanpa analisa, terima bulat. Apa kita cakap dia percaya. Kalau kita kata ini pen, budak kata mak ni apa, ni pen, percaya. Dia percaya. Dia tak ada analisa, dia terima bulat. Allah. Bila kita dah balik, dah berakal, otak analisa tu datang. Sebab apa? Dah sampai masa dia wajib tahu. Dia wajib mengkaji alam ni dan dia kenal Tuhan dia. Apa yang mula-mula dia nak kena tahu? Bahawasanya Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Ini susunan Imam Ghazali ni. Tengok cara sifat 20 Imam Ghazali dia lain sikit, susunan dia lain, makna sama je. Cuba kita tengok cara susunan dia tu. Dia kena tahu yang Allah Ta'ala ni wahdahu, esa Allah itu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sifat wahdaniyat. Imam Ghazali memulakan pengenalan kepada Tuhan tu dengan sifat wahdaniyah, mengenal Tuhan yang satu, yang tak ada sekutu baginya, tak ada syirik. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al, perbuatan itu. Itu dalam tauhid akan jelaskan lagi. Fardun la naziralah. Fardun artinya ketunggalan, la naziralah, tidak ada baginya banding. Ini menceritakan tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan ni tak boleh nak banding. Tuhan ni satu tunggal, tak boleh nak banding dengan dia. Tengok, jadi maknanya fahaman yang dibawa oleh Imam Ghazali muafakat dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita juga berpegang Tuhan itu satu dan tidak boleh dibandingkan dengan makhluk. Artinya kalau makhluk bertempat, Tuhan tak bertempat. Kalau makhluk makan, Tuhan tak makan. Makhluk bermasa, Tuhan tak bermasa. Itu makna la naziralah, tak ada banding. Maksud jangan kita dengar kat YouTube tu. YouTube sekarang banyak macam-macam faham. Siapa percaya Tuhan tak bertempat, itu faham Syiah, pandai-pandai. Bila pula faham Tuhan tak bertempat ni dah jadi iktikad ahli sunnah wal jamaah dah beratus tahun.
lebih 1000 tahun. Daripada semenjak zaman Rasulullah sampai sekarang, kita semua dah terima Tuhan ni tak ada tempat. Kerana kalau Tuhan dah bertempat, berarti ada nazir lah, boleh banding lah. Kita bertempat, Tuhan pun bertempat juga. Kita kat bawah, Tuhan atas arash. Tempat lah tu. La ilaha illallah. Itu tak kata apa tu. Itu marah pula. Kata ahli sunnah wal jamaah ni percaya Tuhan tak bertempat ni, nas mana? Ada tak ayat Quran yang kata Tuhan ni tak ada tempat? Ada tak ada? Maujud bila makan ni, Tuhan wujud tak ada tempat ni, ada tak ayat Quran? Jelas-jelas terang. Kita pun jawab, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan ni tak ada satu benda pun yang boleh sebanding dengan Tuhan. Dia kata tak jelas. Itu umum katanya. Laisa kamitsli syai'un, Tuhan tidak seumpama sesuatu. Tak jelas Ustaz. Kata, mana ayat yang kata Tuhan ni tak bertempat? Minta lagi nas. Nas tak ada kata. Yang ada nas Ar-Rahman Ar-Arsh istawa. Itu nas. Tuhan duduk atas arash. Macam mana nak jawab? Padahal ni kata dah ni, fardun la naziralah, tunggal, tak boleh nak banding, tidak ada bandingan. Tak boleh nak banding, langsung tak boleh banding. Tak ada seumpama dia, tak boleh nak banding. Maka orang seperti ni dia tidak faham dalil dalam Quran hadis. Dia ada yang umum, dia ada yang khas. Ada umum, ada khas. Cukup dengan kata-kata Tuhan tidak ada bandingan. Tak payahlah nak mendetail pula. Kalau saya tanya, ada tak dalil Tuhan tak makan mi goreng? Ada. Ada. Dalil Tuhan tak makan mi goreng. Dalam Quran ada. Tuhan tak makan mi goreng. Ada dalil Tuhan ni tak ada duduk bersila. Tuhan ni tak ada punggung. Ada? Tak ada, tak disebut. Susahlah macam tu. Payahlah itu. Panjanglah Quran ni nak sebut. Tuhan tak minum air, Tuhan tak makan nasi, Tuhan tak berjalan, Tuhan tak berdiri. Panjanglah. Ringkas sebut laisa kamitslihi syai'un, Tuhan tak seumpama sesuatu. Ataupun walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan tak sebanding sesuatu. Fahamlah. Berapa kita nak detail lagi? Dah jelas dah tu. Bandingannya, kalau saya buat cerita tu dah. Seorang ibu suruh anak dia pergi beli ikan. Anak pergi pasar beli ikan. Anak tanya, mak nak beli ikan apa ni? Kau belilah ikan apa-apa. Ikan apa mak? Belilah ikan apa-apa. Anak pun apa? Ikan apa-apa. Ikan apa-apa. Sampai pasar anak. Assalamualaikum Haji. Haji ada ikan apa-apa tak? Ada. Ikan kembung, ikan bawal, ikan temendung. Tak ada. Mak saya minta ikan apa-apa. Dia kata, inilah dia, ikan apa-apa lah ni. Bawal ada. Tak. Tak mahu lah, tak apalah, pergi kedai sudah. Tuan Haji, ada ikan apa-apa tak? Ada. Ikan parang, ikan toman. Tak, mak saya suruh beli ikan apa-apa. Bodoh tu budak ni. Balik lah. Sampai petang balik. Mak tanya, mana ikan? Mak saya dah round seluruh pasar kat Seremban. Tak ada satu kedai pun yang jual ikan apa-apa. Tak ada. Yang ada ikan toman, ikan barang. Mak dia, aduh, pandai anak aku ni. Macam itulah ibaratnya orang yang meminta dalil Tuhan tidak bertempat, mana tulis dalam Quran. Memang tak ada tulis pun. Nak tulis buat apa? Cukup orang yang pandai membaca Quran, memaham ayat Quran itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tak ada bandingan. Tak boleh nak banding dengan sekalian makhluk. Kalau sekalian makhluk bertempat, Tuhan tak bertempat. Kalau sekalian makhluk itu bermasa, Tuhan tak bermasa. Nampak? Itu ada ayat Quran tu.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ayat mutasyabihat. Semua ulama tahu kata ayat tu ayat mutasyabihat. Ayat yang tak boleh dierti dengan makna yang jelas. Kalau kita bubuh makna jelas-jelas Tuhan duduk atas arasy, maka dia sudah jadi ayat muhkamat. Al-Quran dua jenis ayat, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ayat yang terang jelas maknanya macam ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, itu terang dan jelas. Terang dan jelas. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa tidak terang dan jelas maknanya. Itu ayat yang kesamaran. Kalau ada orang berbahas pula, saya tak terima. Kalau bagi saya ini ayat yang muhkamat. Tuhan betul-betul duduk atas arasy. Habis macam mana kita nak buat ayat Quran? Innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama orang sabar. Ada orang sabar mana? Kat bumi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Kita kat mana? Atas arasy ke bawah arasy? Kat mana kita? Bawah arasy kan? Kat mana? Dalam bumi. Habis kan bertentang tu. Ayat ni kata duduk atas arasy. Ayat nombor 2 pula kata Allah dengan kamu kat mana kamu ada. Ma'a tu ma'a lah. Itu ma'a tu makna lain. Dia kata ma'a tu beserta ilmu. Habis macam tu kenapa tak boleh takwil pula Tuhan duduk atas arasy tu makna berkuasa? Supaya tak bertentangan. Kan jelas. Yang jelas kan ada. Apa yang jelas? Yang jelas walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Tuhan tak sama. Tak sama tu kita makan mi goreng, Tuhan tak makan mi goreng. Kita duduk, Tuhan tak duduk. Kita baring, Tuhan tak baring. Tuhan tak boleh banding dengan segala sesuatu. Kita ada besar kecil, Tuhan tak ada besar kecil. Ustaz, habis kita mendengar, Tuhan dengar. Yang itu lain. Itu kerana ada nas yang soreh, nas yang tidak termasuk ayat mutasyabihat. Wa huwas samiul basir. Tuhan itu mendengar lagi melihat. Kalau kita nafikan mendengar dan melihat itu, sabitlah sifat kekurangan. Apa dia? Lawan mendengar pekak. Lawan berkata-kata bisu. Kalau kita kata Tuhan ni tak berkata-kata, bisu pula dia nanti. Tuhan ni tak ada sifat melihat, buta pula Tuhan tu. Tapi kalau kita kata Tuhan tak berdiri, ada masalah tak? Tuhan tak berdiri, Tuhan tak duduk, Tuhan tak bertempat, Tuhan tak bermasa. Adakah lemah Tuhan itu? Lemah. Sesuatu yang tak berdiri, tak duduk, tak bertempat, tak bermasa, adakah lemah? Jawab, tidak. Malah justru dengan kita nafikan Tuhan itu duduk, berdiri dan bangun dan baring, sabitlah sifat Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Baca kata fardun la naziralah. Satu tak boleh banding. Azaliyun la bidayatalah. Azaliyun artinya sedia kala, la bidayatalah yang tidak ada permulaan. Yang ini kalau dalam sifat 20 namanya sifat siapa tu? Awal tak ada mula. Apa dalam bahasa Arab, dalam bahasa tauhid? Awal tak ada mula. Ngaji kita tauhid ni berpuluh-puluh kata apa ni. Awal tak ada mula apa? Qidam. Awal tak ada mula, sedia kala lah. Dia awal, tapi awal yang tak ada mula. Kita ni awal ada mula. Allah Ta'ala awal tak ada mula. Istilah tauhid qidam, sedia kala. Dia di sini ditulis dalam bentuk yang lain. Azaliyun la bidayatalah. Artinya sedia kala yang tidak ada permulaan. Allah Ta'ala tu sedia kala yang tak ada mula. Sama macam itikad kita semua. Lagi sarmadiyun la nihayatalah. Sifat yang keempat dia, kekal Allah Ta'ala ni, tiada baginya kesudahan. Kekal tak ada sudah. Kekal tak ada sudah, bahasa tauhid apa? Baqa. Siapa? Itikad Imam Ghazali juga ahli sunnah wal jamaah. Kekal yang tak ada sudah. Kita kekal ada sudah. Masjid ni kekal, dah berpuluh tahun dah kekal, tapi tak tahu lama besok akan datang, boleh roboh. Rumah kita kekal 100 tahun, boleh roboh.
Allah Ta'ala kekal, tak ada roboh, selama-lama hidup. Lagi, munazzahun an musyabahatil makhluqat, Maha suci Tuhan daripada bersamaan dengan segala yang baharu. Maha suci Tuhan daripada sama sedikit pun dengan yang baharu. Ini isyarat juga kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Sabit dalam kitab Ad-Durus Samin, kitab Durus Samin mencatatkan kebanyakan orang yang akan terpengaruh dengan Dajjal di akhir zaman esok, muncul Dajjal mengaku Tuhan. Kebanyakan yang jatuh mentuhankan Dajjal, sebab Dajjal ni dia boleh bagi syurga, dia boleh hidupkan, dia boleh matikan, ialah orang yang jahil tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kebanyakan orang yang akan ikut esok Dajjal ni bukan orang tak sembahyang, sembahyang, puasa. Bila Dajjal muncul saja sebesar-besar makhluk dengan tulis kat dahi tu, dengan mata sebelah tak ada, boleh hidupkan orang, boleh turunkan hujan. Hujan turun hujan. Syurga. Mencuta manusia semua kufur sebab mengaku dia Tuhan. Kecuali mereka yang tahqiq sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan tak sama dengan satu-satu. Tadi. Kat sini. Lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tuhan itu tidak ada sesuatu yang seumpama Allah, dan dialah yang mendengar lagi melihat. Lagi, laisa bijismin musawwarin. Lagi tiadalah Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa, jisim yang dirupakan. Jisim ni jisim tadi, satu yang ambil ruang. Jisim tu kalau kita terjemah dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang mengambil ruangan. Jisim, jismun. Ini jismun. Dia ambil ruang macam ni, kita kata ini panjang. Kalau dia nipis itu kita leper. Kalau kita dia ambil macam ni, bulat, mengambil ruang. Jisim yang dirupakan. Adakah Allah Ta'ala ada satu jisim yang boleh dirupakan? Maka i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, laisa bijismin musawwarin. Laisa bijismin musawwarin. Tidaklah Allah itu jisim yang boleh dirupakan. Ini titik tolak kalau ditanya apakah perbezaan faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan faham Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dulu ulama besar, dia kata Tuhan ni boleh tak kita kata berjisim? Sebab kalimat jisim tak ada dalam Quran. Ada dalam Quran kata laisa bijismin, tak ada. Jadi bila tak ada, boleh kita kata Tuhan berjisim. Cuma jisim Tuhan ni tak ambil ruang. I'tiqad Wahabi sekarang ni banyak ambil situ dah pun. Mereka mempertahankan Tuhan ni berjisim yang tak ambil ruang. Jisim, kita ada jisim, Tuhan pun ada jisim, tapi jisim Tuhan tak ambil ruang. Ini masalah bila kita tak kembali kepada kaedah bahasa. Al-Quran tu turun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab bila sebut jisim, sesuatu yang ambil ruang, termasuk tangan, termasuk kaki. Tiba-tiba kita nak kata jisim Allah ni tak ambil ruang, jisim tu makna lain. Itu nak bagi makna atas apa? Jisim makna pada apa? Pada bahasa. Kalau jisim pada makna pada bahasa, sesuatu yang ambil ruang. Bila sesuatu yang ambil ruang, tak sah kita kata Tuhan tu berjisim. Itu. Nampak? Faham? Macam tak faham, tak apa. Tak faham, tak apa, kan pening kepala pula. Senang cakap inilah. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan tak berjisim. Walaupun kita sebut jisim tak macam jisim makhluk, tak boleh. Sebab makna jisim sesuatu yang ambil ruang. Macam tangan. Apa tu tangan? Tangan apa tangan? Anggota tu tubuh. Cuba dah tengok dalam kamus. What is hand? A part of body. Apa itu tangan? Anggota tu tubuh. Ambil ruang tak? Ambil ruang. Tiba-tiba kita nak kata Tuhan ada tangan, tapi tak macam tangan kita. Tangan kucing pun tak sebut tangan kita. Tangan kucing, tangan arnab,
Tangan orang. Tangan Allah. Apa tu tangan? Takrif tangan apa? Anggota tubuh. Satu bahagian daripada tubuh. Kalau kita boleh terima Tuhan bertangan, maknanya kita terima Tuhan bertubuh lah. La haula wala quwwata. Syirik lah kita tu. Bersifatkan Tuhan dengan makhluk. Lepas tu yadullah fawqa aydihim tu artinya lain. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jangan diartikan tangan dengan mana anggota tubuh. Tangan diartikan sama ada kita nak artikan dengan arti kekuasaan atau kita tak tahu mana. Entah mana apa tak tahu. Dia ada mana apa ni? Tangan. Boleh terjemah tangan, tapi tangan mana apa tak tahu. Bukan tangan makna ni. Kalau tangan makna ni dah serupa makhluk. Itu makna sini laisa bijismin musawwarin, tidak dengan bentuk jisim yang boleh dirupakan. Ta'ala Allahu anil intiqalat wal harakat wal hulul wal aqtar wal jihad. Ni saya seronok ni. Sedap kita baca. Imam Ghazali mengiktikadkan Maha suci Allah Ta'ala daripada intiqalat, berpindah-pindah. Tuhan tak berpindah daripada atas ke bawah, bawah ke atas, tak ada. Sebab kalau saya kata botol ni atas, bawah, bawah ke atas, apa makna atas ke bawah? Berpindah dari ruang atas kepada ruang bawah. Kalau naik, pindah daripada ruang bawah ke ruang atas. Maknanya berjisim, maknanya makhluk. Kalau kita kata Tuhan berpindah-pindah atas bawah-bawah atas, maknanya kita sudah menjadikan Tuhan itu makhluk. Ustaz, macam mana pula ayat Quran, hadis kursi yang berbunyi yanzilu rabbuna bis sama'id dunya fi sulusil lail ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam ke langit dunia. Tu macam mana Ustaz? Tu hadis tu. Itu hadis mutasyabihat. Hadis yang tak boleh kita ertikan dengan makna zahir. Kalau makna zahir intiqalat lah. Pindah atas bawah, bawah atas. Dah serupa makhluk. Habis apa yang pindah tu? Dua pilihan. Sama ada kita serahkan makna pada Allah atau kita takwilkan maknanya yang sesuai. Dengan makna malaikatnya turun. Setengah takwil kata maknanya rahmat Tuhan tu turun, bukan zat Tuhan. Kalau zat Tuhan dah jadi serupa makhluk. Itu makna suci Allah Ta'ala daripada intiqalat. Wal harakat, dan maha suci Tuhan daripada bergerak-gerak. Tuhan tak bergerak, Tuhan tak diam. Kerana bergerak makna berpindah ruang. Ruang sini pindah sana, ruang sana pindah sini. Kalau diam, duk tercongok macam tu. Timbul soalan, Tuhan ni duk tercongok ke bergerak-gerak? Tercongok situ ke bergerak-gerak? Jawab, tak tercongok, tak gerak-gerak. Kenapa? Tercongok dan gerak-gerak tu mengambil ruang. Bila ruang, jisim. Jisim senang. Tu etikad ahli sunnah wal jamaah. Ada orang komplain, ada orang kata Ustaz Sopan, Ustaz Yusri mengajar sifat 20 tu, ada ke orang faham? Dekat dalam YouTube tu ada orang komen, Ustaz Tauhid ni buat pening kepala orang. Bertambah belajar, bertambah serabut. Belajar Tauhid sikit-sikit sudahlah. Buat nak dalam-dalam, buat pening je kepala. Yang pening tu kalau belajar sikit. Belajar sikit, hari ni datang, besok tak datang. Minggu ni datang, minggu depan raya, minggu depan di Pabali. Raya. Memanglah tak faham. Cuba datang tiap-tiap minggu. Mengaji Tauhid celup-celup. Mengaji universiti bukan main rajin lagi. Tak boleh, nak dapat sijil. Mengaji Tauhid, seminggu datang, 2 minggu tak datang. Datang, hilang sebulan. Saya sibuk Ustaz di Pabali. Sudah. Macam mana nak faham Tauhid? Macam mana nak faham Tauhid? Siang malam orang belajar apa baru nak faham. Ilmu macam itulah. Susah dulu, lepas tu senang. Baik tengok ni. Jadi Tuhan itu maha suci pada gerak. Wal hulul, dan mengambil tempat. Hulul, fahaman hulul, mengambil tempat. Hulul tu mengambil tempat. Tuhan ambil tempat dalam tubuh, Tuhan ambil tempat dalam hati. Jadi benda ni tak boleh nak jelas kalau tak faham beza antara zat dan jisim.
Tak tahu nak beza antara zat makhluk, zat Tuhan. Zat Tuhan zat. Zat makhluk jisim mengambil ruang. Bila ambil ruang dia boleh bertempat. Bila tak faham tu, tu bila tu? Allah Ta'ala ni dekat daripada sini. Mana dia dekat daripada sini? Tubuh badan lah. Kalau begitu mana Tuhan? Tuhan dalam tubuh kita lah. Besar Tuhan ni dalam tubuh kita. Ada sekali dia buat perumpamaan je ni. Tuhan ni umpama tepung yang besar, kita ni macam kuih-kuih kecil-kecil tu. Sebab yang mana dalam diri kita ni ada Tuhan. Tuhan ni besar. Kita satu. La ilaha illallah. Kenapa jadi macam tu? Itu maknanya belajar ilmu tauhid akal-akalan. Belajar tauhid kena pakai akal, tapi tak boleh akal-akalan. Tak akal-akalan. Mikir Tuhan lebih dekat daripada kita. Tak ada lebih dekat daripada kita. Maknanya Tuhan ni besar sangat, kita ni sebahagian dia. Macam tepung dengan kuih. Sudah. Ada yang mengajar macam tu. La haula wala. Saya pun tak sangka dia. Macam tu dia ajar. Lepas tu buat pula. Ini yang nak dengar ni mesti orang tertentu je. Ini private. Ilmu halus. Ilmu apa ni? Ilmu Tuhan tu tepung, kita ni orang. Macam kuih. La ilaha illallah. Tak ada private dah. Ini senang. Tuhan itu maha suci daripada hulul, ambil tempat. Wal aqtar. Aqtar ni maknanya bertempat tertentu. Maknanya Tuhan ni berada di Afrika. Tuhan duduk kat Mekah. Tempat tertentu. Aqtar. Aqtar maknanya benua-benua. Kawasan tertentu. Allah sekarang ni duduk dekat Afrika. Sebab ramai orang susah duduk sana. Kejap lagi dia tanggal 9 pula. Tak ada. Maha suci Allah daripada tempat, daripada bertempat tertentu pada suatu benua. Tadi. Wal jihad, dan maha suci Tuhan daripada berjihad, yakni dengan pihak tertentu. Tidak di depan. Bila kata pihak 6 depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jihad yang 6. Siapa iktikad Tuhan duduk di atas, kafir, na'udzubillah. Siapa iktikad Tuhan duduk kat depan, kafir, na'udzubillah. Siapa iktikad Tuhan di belakang, kafir, na'udzubillah. Sebab bila dia iktikad Tuhan berada salah satu daripada 6 jihad ini, maka jadilah dia tu iktikad Tuhan itu serupa dengan makhluk. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau Wahabi ni cerdik sikit. Saya pernah baca buku dia. Dia buat syarah Riyadus Salihin. Bahasa Arab lah. Ada satu hadis saya baca. Saya pun tak tahu itu buku Wahabi. Dia tulis bawah tu, barang siapa mani' taqada anallah fil ard kafara. Siapa iktikad Allah berada dalam bumi, kafir. Saya kata bagus kitab ni. Kenapa? Li'annahu fis sama'. Sebab Tuhan duduk atas langit. Pelik buku ni. Siapa iktikad Tuhan duduk dalam bumi, kafir. Sebab Tuhan duduk kat langit. Kita dengar berbaca balik, syarah hadis tapi Wahabi. Dia pengajar kita. Pengajar Wahabi, siapa cakap Tuhan dekat bumi, kafir. Sebab Quran kata Tuhan kat langit. Jadi kalau macam tu, bertempatlah. Bila kita kata itu, kalau macam itu, awak sudah mengiktirkan Tuhan bertempat. Tak, kami tak kata Tuhan bertempat. Habis kata Tuhan kat atas. Atas yang bukan macam atas kita faham. Sudah saya ulang ni. Pahaman yang tak Wahabi ni, dia kata Tuhan duduk atas. Kalau atas bertempat lah. Tak. Dia atas, tapi tak macam atas kita faham. Atas tak macam atas kita faham. Tapi tak kat bawah. Lawan bawah atas. Lawan atas bawah. Tak di bawah. Dia di atas. Tapi tak atas macam kita faham. Pening pula. Jam pun tak. Iktikad Wahabi kalau kita belajar berkerut dari. Pening. Tuhan duduk atas, tapi tak macam atas kita faham. Macam mana? Macam tak faham tu lah. Pening mana. Saya tak boleh. Pening. Supaya macam saya kata, tuan-tuan, hari ni saya jamu tuan-tuan makan nasi. Jangan risau, nasi saya jamu tuan-tuan makan ni bersih lagi halal, tetapi mengandungi tai ayam. Apa ni ustaz? Bersih tapi halal tapi tai ayam. Macam tu lah. Macam mana? Macam tu lah.
Macam mana? Tak faham, tidak faham. Sudah. Pening pada. Tuhan ni duduk di atas, tapi tak macam atas kita faham. Tak gila pula dia. Atas tak macam atas kita faham. Macam mana tu? Oh, tak faham. Tak faham tu faham kita. Sudah. Dia faham. Jadi Tuhan itu tidak berjihad. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tidak. Lagi, la yahwihi makanun. Ini terjemah, ini tuan-tuan, bila kita ambil ni, ini terjemah daripada kitab Imam Ghazali ni, Bidayatul Hidayah. Dan juga samalah macam mana yang kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inilah itikad Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semua terima Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Tuhan itu tidak meliputi akan Allah itu oleh tempat. Tidak meliputilah Allah tu oleh tempat. Masya Allah. Maujud bila makan lah tu, tak bertempat lah tu. Jadi kalau ada orang kata ini pahaman baru, tak ada nas dalam Quran, hadis, dan tak ada Imam Abu Hasan Asy'ari yang bercakap Tuhan tak bertempat. Tahu tak kenapa Abu Hasan Asy'ari tak cakap tak bertempat? Tahu tak sebab apa? Kalau saya tanya tuan-tuan, kenapa tidak pernah dijumpai nas-nas Imam Abu Hasan Asy'ari menyebut sebiji-sebiji Tuhan itu maujud bila makan, Tuhan wujud tak bertempat, tak pernah jumpa? Sebab apa? Tahu sebab apa? Tahu? Sebab anak murid Imam Abu Hasan Asy'ari itu cerdik-cerdik, tak bodoh. Cukuplah dia kata tak sama dengan makhluk, dah faham dah. Dah faham. Orang yang bodoh hanya tak faham. Bila bodoh, macam mana? Mana nas Quran? Nah ke mana lagi? Tu nas dah tu. Nas dah tu. Nampak? Wala yusi zamanun, dan tidak menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Allah Ta'ala tak boleh kita kata dah lama wujud. Allah Ta'ala ni bila ada? Dah lama dah. Bila? Berjuta-juta tahun, tak tahulah bila. Na'udzubillah min zalik. Allah wujud sebelum wujudnya masa. Sebab masa dia kait dengan tempat. Masa, tempat, benda dia kait. Time, space and mass. Benda ni bila dia ada, bila dia ada saja, masa start. Dia ada makna dia ambil saja ruang. Bila mula ambil ruang? Bila akhir? Allah tak ambil ruang, macam mana nak ada masa? Tuhan tak ambil ruang, macam mana kita nak kata Tuhan dia ada masa? Maka masa itu mustahil bagi Allah. Lagi dia kata apa? Kana qabla an khuliqal zamanu wal makan wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Artinya Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia jadikan zaman dan tempat. Allah dah wujud sebelum masa wujud. Allah dah wujud sebelum tempat wujud. Dan adalah ia adalah Allah Ta'ala sekarang, atasnya itu ada ia, sedia tiada berubah-ubah daripada sedianya. Maksud dia macam mana? Maksud dia Allah Ta'ala macam mana dulu dengan sekarang sama, tak pernah berubah. Baik, kalau kita kata Tuhan duduk atas arash. Arash ni baharu ke qadim? Baharu ke qadim? Baharu kan? Dulu tak ada, sekarang. Kalau macam tu, sebelum arash ni wujud, Allah duduk atas apa? Duduk atas apa? Allah tu berdiri, Ustaz. Dia penat, dia buat arash, boleh duduk. Oh, itu. Sebab arash tu benda baru. Baik, bila kita kata duduk, lazim daripada duduk apa dia? Duduk atas apa? Orang tak kata duduk atas kaki, duduk atas apa? Duduk atas apa? Punggung. Besar mana punggung Allah? Sudah. Akan mengarut tu? Jawab pula. Punggung Allah tak serupa punggung orang. Sudah. Tengok etikad tu. Etikad tu akan bawa ke sana tu. Tuhan duduk pakai punggung lah. Macam mana? Besar mana punggung Tuhan? Punggung Tuhan ni tak besar tak kecil, dia tak serupa punggung kita. Macam mana? Macam mana, macam tu lah. Jadi etikad yang berbelit-belit macam tu, maka banyak masalah. Betul, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengertikan Tuhan tu duduk. Lagi dia kata apa? Syahdan, wajib pula atas tiap-tiap akil balik mengetahui barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya, yang harus baginya. Wallahu a'lam. Jadi ini secebis daripada tauhid yang disebut dalam kitab
Hidayatus Salikin. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan saya akan bawa lagi kitab, nama kitab Tauhid, dan kita akan baca Zahratul Murid. Siapa yang pernah ikut saya di tak pernah baca tak kan? Ini pernah dibaca di kelas Taman Muki, kitab Zahratul Muridin fi Aqaidit Tauhid. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu yang depan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa ta'ala kullu bana wasta'mil asrarana masyhur bil i'tibari afkaran. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.